Kata Imam Thawri, Imam Ats-Tsawri rahimahullah, dia kata, aku tidak pernah merawat sesuatu yang lebih rumit daripada niat hatiku, kerana sesungguhnya ia sering berbolak-balik ke atasku. Ini satu kata-kata yang cukup sedap, cukup cantik. Imam Ats-Tsawri seorang tokoh pelbagai bidang. Ats-Tsawri ini dia faqih pun faqih, sufi, tasawuf, semua ada. Kata Imam Ats-Tsawri, aku tak pernah nak rawat satu penyakit yang lebih susah daripada merawat penyakit niat di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna mimma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh dengan keberkatan dapat kita sama-sama bertemu setelah kita berhenti beberapa ketika. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini menjadi satu pertemuan yang dirahmati, diberkati, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, insya-Allah pada pagi ini saya nak mengajak untuk kita melihat beberapa rangkuman hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan perihal-perihal penting berkaitan adab dan tata cara kehidupan sebagai seorang manusia, khususnya sebagai seorang muslim. Ada satu kitab yang saya dapat. Kitab ni nama dia Al-Arba'un Al-Malayuniyah fi Adab At-Ta'amuli Ma'an Nas. Kitab ni disusun oleh baru lagi, terbit baru lagi, lebih kurang mungkin 2-3 bulan lepas kot. Dari ditulis ataupun disusun oleh seorang sahabat saya yang tuan-tuan mungkin kenal. Dia pernah datang ke sini pada tahun 2018 kalau tak silap saya untuk imamkan salat tarawih dalam bulan Ramadan. Dia ni orang Arab dari Syria. Kalau cikgu dia mungkin ingat, saya pernah bawa ke sini. Dia bertugas sebagai pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Kuantan sekarang ni. Kemudian pada tahun 2019 kalau tak silap saya, dia pernah telefon saya dan beritahu kata dia dalam rangka untuk ke utara dan menziarahi beberapa orang tok guru untuk dia dapatkan hadis. Dia habaq macam itulah. Rupanya dia ziarah tu, dia jumpa dengan banyak orang tuan-tuan guru, bukan takat utara sajalah, di banyak tempat, dan dia riwayatkan hadis dari mereka dan dia terbitkan dalam bentuk buku. Maka buku tu dia namakan 40 ataupun Al-Arba'un 40 lah, Arba'un ni 40, Al-Arba'un Al-Malayuiyah, nisbah kepada orang Melayu, kerana dia dapatkan hadis tu dari tok guru Melayu kita yang berkaitan dengan adab-adab sesama manusia. Jadi dia himpunkan 40 bab, bukan 40 hadis, 40 bab. Setiap daripada guru-guru tu dia riwayatkan ada 2, ada 3 hadis dan dia himpunkan dalam buku dan dia terjemahkan siap. Adalah orang yang terjemahkan, dia boleh berbahasa Melayu, tapi ada orang yang tolong terjemahkan dengan lengkap dalam bahasa kita.
Jadi saya dapat, dia bagi hadiah kat saya rasa buku ni elok untuk kita kongsikan bersama, kerana dia himpunkan hadis-hadis yang mungkin hadis tu kita dah pernah dengar, tapi cara dia kumpulkan ni agak sedikit unik, kerana dia berjumpa dengan ramai para masyayikh, para tok-tok guru Melayu ni, dan dia riwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus berkaitan dengan bab adab. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita mulakan sikit beberapa bab yang kita sempat untuk kita teliti dan ambil pengajaran daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-babul awal daruratu aqdin niyyati fi adabit ta'amuli ma'an nas. Bab yang pertama ni dia cerita tentang kepentingan untuk memasang niat yang tepat, yang betul dalam kita berinteraksi dengan adab, dengan manusia secara adabnya. Arwi ahadith hadzal bab an mufti wilayah Pahang Datuk Seri Dr. Abdul Rahman bin Haji Uthman bisanad al-muttasil ila Sayyidina Umar bin Al-Khattab annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis sahih rawahu al-Bukhari fi sahihih. Wa an sayyidina Abi Umamah al-Bahili qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wadh-dhikr ma lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu fa'adaha thalatha marrat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lah la syai'a lahu. Hadisun hasanun sahih. Jadi dalam tajuk yang pertama ni dia bawa dua hadis. Dia kata dia riwayatkan hadis ni daripada Mufti Pahang sekarang lah. Mufti Pahang sekarang ni Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Uthman. Dia riwayatkan dengan sanad yang bersambung sampailah kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang masyhur. Sayyidina Umar kata qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Sayyidina Umar, aku dengar Nabi pernah bersabda. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap kerja buat manusia ni dia berdasarkan kepada niat. Mana yang akan dikira sebagai timbangan di sisi Allah, nak masuk dalam rekod tu, dia berdasarkan niat. Dia bukan berdasarkan kepada pekerjaan dan perbuatan semata-mata, tapi niat tu macam mana. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nabi kata sanya-sanya tiap orang yang buat sesuatu pekerjaan berdasarkan niat dia. Kalau niat dia buat betul, maka ganjarannya pun dapatlah. Kalau perbuatannya nampak macam betul tapi niatnya tak betul, niatnya untuk lain, maka dapatlah seperti mana yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi kata kalau ada orang yang berhijrah, dalam konteks zaman Nabi hijrah tu wajib. Mana keluar daripada Mekah, hijrah pergi Madinah itu dituntut. Kecuali bagi orang-orang yang ada alasan tersendirilah. Tapi secara umumnya kena hijrah. Nabi kata orang yang berhijrah tapi dia niat dengan tujuan dunia, bukan kerana ikut arahan Allah, tapi kerana dunia, nak dapatkan sesuatu, ataupun kerana dia berkeinginan untuk mengahwini seseorang perempuan. Tujuan dia tu bukan kerana Allah arah, tujuan dia ya oleh kerana Nabi suruh pergi jugalah, tapi ada niat awal dah untuk dapatkan habuan, untuk nikah ke, untuk dapat habuan dunia. Nabi kata apa? Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dia akan dapatlah niat tu, dia akan dapat, tapi ganjaran dia tak ada sebab dia niat untuk habuan dunia. Kemudian dalam satu lagi hadis daripada Abi Umamah al-Bahili, sahabat Nabi SAW. Abu Umamah kata pernah datang kepada Nabi SAW seorang lelaki. Seorang lelaki datang jumpa Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, apa pandangan tuan
kalau ada orang yang dia keluar pergi perang dengan tujuan dia nak dapatkan habuan, dia nak dapatkan pujian, agak-agak dia boleh tak pahala? Ni orang ni bertanya kat Nabi, ada orang dia keluar pergi perang. Perang tu bagus ya. Perang ni makna berjuang di jalan Allah, nak pertahankan agama. Tapi dia pergi tu dengan tujuan dia nak dapatkan habuan dia, ataupun dia nak dapatkan pujian. Orang kata, oh dia ni kuat, dia ni berani, dia gagah. Agak-agak dia dapat tak sesuatu ganjaran, maknanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi kata la syai'alah. Dia tak dapat apa. Dia tak dapat apa. Orang puji-pujilah, tapi ganjaran di sisi Allah dia tak dapat apa. Kerana niat dia telah lari. Laki ni tak puas hati. Laki ni tanya lagi, fa'adaha thalasa marrat. 3 kali dia ulang tanya soalan yang sama. Dapat tak? Dia dapat pahala tak? Dia dapat ganjaran tak? Nabi tetap memberikan jawapan yang sama, la syai'alah. Nabi tetap tak ada. Daripada ganjaran, makna dari segi ganjaran tak ada. Sebab dia niat ataupun tujuan dia keluar tu bukan untuk dapatkan pahala, bukan kerana arahan Allah, bukan sangat untuk dapatkan ganjaran dari Allah, tapi nak dapatkan habuan dari manusia. Maka dia dapatlah habuan manusia, sedangkan pahalanya tak ada. Hadis riwayat dari Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan sekalian, dalam hadis yang pertama tadi, hadis riwayat dari yang kata innamal a'malu binniyat itu, hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidina Umar sahaja. Jadi kalau kita bincang dalam ilmu hadis, ada hadis yang dia diriwayatkan oleh ramai sahabat. Sahabat ni pun riwayat, sahabat ni riwayat. Tapi hadis ni dia menjadi jalan periwayatannya cuma datang dari Sayyidina Umar saja. Tapi hadis ini berbentuk hadis yang disepakati kesahihannya, walaupun dari seorang Sayyidina Umar. Sebab tu hadis ni popular. Tuan-tuan buka dalam kitab, banyak kitab dia mulakan dengan hadis ni. Kerana hadis ni adalah hadis yang kesahihannya disepakati, walaupun dia datang dari seorang sahabat sahaja, iaitulah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa pengajaran dari hadis yang boleh kita ambil? Yang pertama, inna fi'lal adabi wa husnat ta'amuli ma'an nas yanbaghi istihdharun niyyati fihima. Yang pertama, pengajaran dari hadis, dia kata mempraktikkan adab dan cara berurusan dengan baik sesama manusia perlu dimulakan dengan niat, dalam konteks apa pun. Oleh kerana hadis yang ataupun dia nak bicarakan tentang tajuk adab, maka dia fokuskan pada tu. Tapi secara umumnya dalam apa saja kerja buat kita, dia perlu dimulakan dengan niat. Sekiranya ia dipraktikkan hanya sekadar untuk mengikuti adab dan budaya sesuatu kaum, maka seseorang itu tidak mendapat apa-apa ganjaran daripada Allah. Bahkan sekiranya dia menghimpunkan kedua-duanya dalam niat, iaitu mengikuti adat dan budaya sesuatu kaum serta mendapat pahala dari Allah, maka dia tidak akan dapat memperolehi sebarang pahala darinya. Makna niat ni dia kena betul-betul tulus. Dalam bahasa surah dia kata betul-betul ikhlas niat ni. Kalau niat itu untuk dapatkan habuan dunia, dapat. Tapi di sisi Allah tak ada. Bahkan kalau dia niat sekadar buat benda ni adabnya, beradab dengan orang ni sebagai adab, jagalah adab kita, dapat adab. Tapi kalau dia buat sesuatu perkara tadi dalam konteks kita bincangkan, kita beradab dengan orang ramai, kita beradab dengan anak-anak, kita beradab dengan orang tua dan sebagainya, kita buat itu kerana Allah, kerana ini agama suruh, maka kita akan dapat nilai dan ganjarannya. Betapa pentingnya perihal niat tadi. Yang kedua, pengajaran dari hadis, al-ikhlasu aziz li'annahu yaj'alul 'amala khalisan liwajhillahil karim. Qala al-Imam Malik ma kana lillahi baqiya. Keikhlasan adalah sesuatu yang sangat berharga, kerana ia menjadikan sesuatu amalan itu semata-mata kerana Allah. Kalau kita nak bincangkan perkara apa dalam dunia ni, dalam kerja buat kita, benda apa yang paling bernilai tinggi dan sukar untuk kita dapatkan benda tu adalah ikhlas.
Ikhlas ni satu benda yang sukar. Kita dia sebut mudah, ceramah ni sedap ikhlas, tapi nak dapatkan dia cukup sukar dan dia sangat bernilai tinggi. Sebab itu Imam Malik pernah berkata, apa-apa yang dilakukan kerana Allah, itulah yang akan berkekalan pahala. Imam Malik kata, benda apa yang kita buat lillah, benda tu yang akan kekal, yang akan bawa kita sebagai bekalan untuk menuju Allah. Bila kita buat sesuatu amalan kerana Allah, tapi benda tu susah. Nak dapatkan nilai ikhlas, dia bukan tengok kepada penampilan luaran, oh dia ni nampak macam ni, ya, mesti ikhlas. Dah, ikhlas ni kerja masing-masing hati dia, kepautan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita buat sesuatu benda tadi dengan penuh ikhlas ataupun tidak. Sebab itu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ataupun kata-kata yang disandarkan, tapi ada satu kata-kata yang masyhur, iaitulah syarat kepada ibadah itu ada dua perkara. Syarat kita nak buat kerja-kerja yang nak jadikan kerja ataupun perbuatan kita itu sebagai ibadah, dia tidak boleh lari dari dua benda. Yang pertama adalah al-ikhlas. Sama kena ikhlas. Dan yang kedua kena ittiba. Benda yang kita buat itu mengikut apa yang Nabi ajar. Acuannya acuan Nabi, bukan acuan sendiri. Contoh yang selalu mudah boleh kita sebut mudahlah. Kita salat, kita sembahyang. Sembahyang itu nak dikira sebagai ibadah di sisi Allah, dia kena ada dua syarat. Syarat pertama, sembahyang kita ikhlas tak? Okey, kalau ikhlas, dia tengok syarat kedua, ittiba. Kita sembahyang tadi ikut tak apa yang Nabi ajar? Ataupun kita sembahyang ikut dah tanpa panduan ilmu, tanpa panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau lengkap dua-dua tu, barulah sembahyang kita nama ibadah. Kalau tak lengkap, makna salah satu tak ada ataupun dua-dua tak ada, walaupun zahirnya nampak dia sembahyang, tapi itu tidak ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sembahyang tapi tak ada ikhlas. Sembahyang ikut semua lah, betul lah, seperti mana ada belajar dalam kitab fiqh, yang ni rukun, yang ni wajib, yang ni sunat, buat semua cantik, tapi tak ada ikhlas. Di sisi Allah dia tak dikira ibadah. Ya, di sisi kita nampak sah lah, di sisi kita baguslah, ibadah lah, dia sembahyang lah, tapi di sisi Allah belum tentu. Demikian juga kalau ada ikhlas saja tapi tak ada ittiba pula. Sembahyang ikhlas kerana Allah, tapi tak tahu pula tang mana yang kata rukun, tang mana yang kata wajib, tang mana lintang tukang habis, maka belum tentu dia jadi ibadah. Jadi itu yang kata perihal pentingnya niat, perihal pentingnya ikhlas dalam kehidupan kita. Qala al-Imam Ats-Tsauri, ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Kata Imam Tsauri, Imam Ats-Tsauri rahimahullah, dia kata, aku tidak pernah merawat sesuatu yang lebih rumit daripada niat hatiku, kerana sesungguhnya ia sering berbolak-balik ke atasku. Ini satu kata-kata yang cukup sedap, cukup cantik. Imam Ats-Tsauri seorang tokoh berbagai bidang. Ats-Tsauri ini dia fiqh, faqih pun faqih, sufi, tasawuf, semua ada. Kata Imam Ats-Tsauri, aku tak pernah nak rawat satu penyakit yang lebih susah daripada merawat penyakit niat di hati. Sebab dia duduk dalam. Kita nak rawat benda lain, benda penyakit luaran ni mudah. Walaupun ialah penyakit-penyakit yang kita hadapi kadang-kadang nak cari penawar dia berpayah. Tapi jika dibandingkan dengan nak rawat penyakit yang berbentuk penyakit zahir, dibandingkan dengan penyakit ataupun nak rawat niat di hati kita ni, oh, nak rawat itu susah. Ini bukan saya kata, bukan kita yang biasa-biasa kata. Imam Ats-Tsauri, imam bila kita sebut imam ni bukan tu imam masjid biasa, imam orang yang ada darjat tinggi ni. Dia sendiri pun dia kata nak rawat niat di hati ni satu benda susah. Sebab apa susah? Kerana soalnya dia sering berbolak-balik. Satu ketika macam tu, satu ketika macam tu. Yang kata hati dia berbolak-balik, maka dia memerlukan kepada kesungguhan, kesungguhan kita dalam nak jaga hati kita supaya benar-benar kita mendapat kedudukan ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin sekalian. Kemudian dalam bab yang kedua,
Dalam kitab ni dia cerita sikit tentang apa kitab yang dia baca kepada syekh tu. Saya tak uraikan lah, sekian-sekian lah. Kemudian dalam bab yang kedua, luzum ardi adabit ta'amuli ma'an nas 'ala al-Qur'ani was sunnah. Keperluan mengamalkan adab ketika berurusan sesama manusia berpandukan Quran dan sunnah. Bila kita sebut adab ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kita terjemah tata susila, tata cara. Bila kita berinteraksi dengan orang, Islam menitik beratkan persoalan adab. Dan adab yang dititik beratkan, yang digariskan tu, dia selari berpandukan kepada Quran dan sunnah. Bukan sekadar adab. Kadang-kadang orang banyak benda yang beradab ni orang akan kaitkan dengan adab semata-mata. Tapi rupanya dia ada keterikatan yang lebih dari itu, iaitulah berdasarkan Quran dan sunnah. Arwi ahadith hadzal bab an mufti wilayah Pulau Pinang, Datuk Seri Dr. Wan Salim bin Wan Muhammad Nur bisanadil muttasil ila Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu annahu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban fahamidallah wa athna alaihi wa wa'aza wa dhakkara summa qala ana tarikun fikum thaqalain awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih. Hadithun sahih rawahu Muslim fi sahihih. Jadi dalam bab yang kedua ni dia bawa 3 hadis. Hadis yang pertama, dia kata hadis ni, bab ni dia riwayatkan daripada mufti Pulau Pinang yang ada lah ni lah, Datuk Seri Wan Salim Wan Muhammad Nur hafizahullah ta'ala, dengan sanad yang bersambung sehinggalah kepada seorang sahabat nama dia Zaid bin Arqam. Jadi hadis yang kita riwayat ni dari seorang sahabat nama dia Zaid bin Arqam. Kata Zaid bin Arqam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun berkhutbah di antara kami pada satu hari. Satu hari, kata Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ni sahabat yang usianya kanak-kanak. Waktu Nabi sampai di Madinah, usianya mungkin 10-11 macam tu saja. Maka tak heranlah sahabat-sahabat yang jenis ni banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Sebab mereka banyak bergaul dengan Nabi, mereka tengok pergerakan Nabi. Mereka pun macam tak berapa nak segan sangat dengan Nabi. Jadi banyak riwayat hadis. Kata Zaid bin Arqam, satu hari Nabi bangun untuk menyampaikan khutbah. Khutbah maknanya ucapan lah, bukan terikat dengan khutbah Jumaat saja. Kita akan jumpa hadis Nabi banyak lah, khataban Nabi. Bukan kata khutbah Jumaat saja. Nabi bangun untuk menyampaikan ucapan. Bila Nabi bangun, baginda mengucapkan puji-pujian ke atas Allah, memohon perlindungan kepadanya dan mengingatinya. Biasalah Nabi bila nak mulakan ucapan, Nabi akan mula dengan as-sana, pujian pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Macam kita lah, itu juga ada. Bila kita nak mulakan ucapan, bila nak mulakan apa-apalah, kita mulakan dengan pujian pada Allah. Yang ringkas pun okey, sebagai nak tunjuk kata ini nak contohi macam mana Nabi bercakap. Kemudian baginda bersabda, kata Nabi, aku meninggalkan kepada kalian 2 perkara yang berat, iaitu kitab Allah, yakni Al-Quran, yang di dalamnya petunjuk dan cahaya. Maka ambillah kitab Allah itu dan berpegang teguhlah kepadanya. Nabi kata, aku tinggal 2 benda. Dalam hadis yang sebut satu lagi apa? Satu lagi pedoman Nabi lah, ataupun sunnah kita sebut. Dia kata, aku tinggal 2 benda berat. Benda berat ni kitabullah, Al-Quran. Al-Quran ni ada petunjuk, Al-Quran ni ada cahaya. Benda ni hampa kena pegang, kerana dengan pegang ni dia akan memberikan kejayaan dunia dan akhirat. Hadis yang kedua dalam tajuk ni, wa an sayyidina Abdullah bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum ayyuhan nas ma in iqtasamtum bih falan tadillu abada, kitab Allahi wa sunnata nabiyyih. Hadisun sahih akhrajahu al-Hakim fi mustadrakih. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku meninggalkan kepada kalian wahai manusia sesuatu yang jika kalian bersungguh-sungguh menjaganya,
tidaklah akan kalian sesat buat selama-lamanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Hadis yang awal tadi dia tak sebut kan, dia kata dua benda, kitab Allah macam tergantung, ini maksudnya hadis lah. Hadis yang kedua ni lebih jelas, Nabi kata aku tinggal dua benda. Yang pertama kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua sunnah aku. Sunnah ni makna apa? Cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang bila kita sebut sunnah, orang gambarkan sunnah tu hanya sekadar, ada orang yang gambarkan sunnah dalam ruang lingkup yang sangat kecil. Dia duk faham bila sebut sunnah, poligami ya sunnah, dia duk faham tu. Ada yang faham sunnah ni takat pakai serban ya. Sunnah ni adalah cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada aspek yang paling kecil kehidupan seharian Nabi sampailah ke sebesar-besar perkara dalam urusan pentadbiran dunia, itu juga sunnah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara hidup Nabi, cara kehidupan Nabi, itu semua dimasukkan dalam makna sunnah Nabi. Hadis yang ketiga, wa an sayyidina Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu annahu qala, ya Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannathu biha fil jahiliyah min silatin wa ataqatin wa sadaqatin, hal kana li fiha min ajrin? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma salafa min khairin, rawahu Syaikhan wal lafzu lil Bukhari. Hakim bin Hizam berkata, ya Rasulullah, apakah engkau melihat perkara-perkara yang aku anggap ibadah yang telah kulakukan pada zaman jahiliyah, berupa penghubungan silaturrahim, pembebasan hamba dan sedekah, apakah aku mendapat pahala daripadanya? Hakim bin Hizam tanya, ya Rasulullah, aku ni dulu sebelum masuk Islam aku buat benda-benda baik. Benda-benda baik. Contoh dia apa? Aku hubungkan hubungan rahim dengan adik-beradik aku jaga. Aku merdekakan hamba. Aku sedekah sana, aku sedekah sini. Aku buat macam-macam. Adakah benda-benda yang aku buat sebelum aku masuk Islam, aku ada ganjaran pahala? Dapat tak pahala? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apabila kamu masuk Islam, amalan-amalan yang baik yang kamu lakukan dahulu telah selamat pahalanya di sisi Allah. Benda-benda baik itu ada nilai. Nabi nak abang benda-benda baik yang buat tu bukan hapus kira terus, ada nilai. Yang hapus kira dari sudut akidahnya, dari sudut benda-benda buruk. Kan Islam sifatnya apa? Menghapus segala benda-benda. Orang tu belum Islam lalu masuk Islam. Bila dia masuk Islam, buku kiraannya ditutup, dia kira baru. Tapi amalan-amalan baik yang dia buat tu tetap ada nilai. Tetap ada nilai. Mungkin akan jadikan pemberat timbangan dia. Mungkin nanti dia tengok-tengok sepanjang Islam dia tak sempat buat benda-benda yang baik banyak ni. Rupanya sebelum daripada Islam ada benda-benda baik tu yang mungkin boleh dijadikan sebagai timbangan dia. Ini sabda Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam tiga hadis ni, hadis yang ketiga tadi riwayat dari Hakim bin Hizam. Siapa dia Hakim bin Hizam? Sahabat Nabi ni. Hakim bin Hizam adalah anak saudara kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah binti Khuwailid. Semua kita kenal, isteri Nabi. Dia ada seorang saudara nama dia Hizam bin Khuwailid. Jadi Hizam ni ada anak nama Hakim. Jadi Hakim ni adalah anak saudara kepada Khadijah. Dan Hakim inilah orang yang membeli Zaid bin Harithah. Ketika Zaid bin Harithah diniagakan sebagai hamba di pasar tu nama Pasar Ukas, dekat dengan Taif, satu pasar besar zaman Arab Jahiliyah. Hakim inilah beli. Dia tengok budak ni macam boleh buat kerja, dia beli. Bila dia beli, dia bawa balik ke Mekah, dia beri kepada Khadijah. Dia berilah, dia kata okey, ambil ni, hamba ni hadiahkan kepada Khadijah. Yang kemudiannya Khadijah hadiahkan kepada Nabi ketika berkahwin dengan Nabi, dan Nabi merdekakan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Jadi Hakim bin Hizam dia ni manusia yang dilahirkan dalam Kaabah. Ketika zaman jahiliyah dia dilahirkan dalam Kaabah. Jadi dia bukan kata dilahirkan tepi Kaabah ke di Mekah ke. Tu biasalah.
tapi dia dilahirkan dalam Kaabah. Nah, ini Hakim bin Hizam. Dan dia umur panjang. Dia berusia 120 tahun. Jumlah keseluruhan dia 120 tahun. 60 tahun jahiliyah, 60 tahun dalam Islam. Walaupun dia agak terlewat sikit memeluk Islam. Agak dia bukan menjadi orang yang awal lah. Dia lewat sikit Hakim bin Hizam. Dan dia ni ketika zaman jahiliyah, ada ketika zaman sebelum dia Islam, dia merdekakan hampir 100 orang hamba. Makna merdeka hamba ni satu perbuatan baik, dan dia sangat digalakkan dalam Islam. Sebelum Islam, menjadi kebanggaan orang-orang pada waktu itu kalau boleh ada ramai hamba lagi hebat. Tapi Hakim bin Hizam, dia ada satu kebaikan dia. Sebelum Islam, dia suka untuk merdekakan hamba. Dia tak boleh tengok orang-orang yang menjadikan hamba. Dia suka untuk merdekakan. Merdekakan ni bukan kata hang merdeka macam tu, tak kena guna duit, kena tebuih, kena bayar kepada tuan dia. Kadang-kadang nilainya sampai ratusan dinar, ribuan dirham. Tapi dia buat benda tu hampir 100 orang. Dan dia pernah banyaklah benda-benda yang dia buat. Makna sebelum Islam, dia rajin derma, dia rajin sedekah. Sebab tu bila masuk Islam, dia tanya kepada Nabi, agak-agak benda yang aku buat dulu ni ada tak nilai dia? Dan Nabi jawab tadi, benda tu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dia dengar jawapan Nabi, fa'ataqa fil Islam mi'ata raqabatin, dia buat pula, dia merdekakan pula hamba seramai 100 orang ketika Islam dia. Maknanya jumlah keseluruhan berapa? 200 orang. Kita katalah seorang hamba ni nilainya kalau ringgit, kita katalah mungkin ada hamba yang nilai tinggi, yang nilai tinggi mencecah angka ratusan ribu pun ada. Kita katalah hamba nisbahnya seorang 3,000, kita katalah ni sebagai andaian contohnya, belum tentu betul lah, 3,000 ringgit. Jadi 200 orang dia merdekakan. Berapa nilai yang dia keluarkan. Ini Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dari ketiga hadis tadi ada beberapa pengajaran. Yang pertama, yusammal haditsanil awwalan bi haditsis tsaqalain. Hadis yang Nabi kata, aku tinggalkan dua benda kepada kalian, Quran dan hadis dan sunnah. Dalam istilah ilmu hadis, hadis itu dipanggil sebagai haditsus tsaqalain. Haditsus tsaqalain. Hadis tsaqalain ni makna dua benda berat. Hadis tu bila kita jumpa hadis tsaqalain ni, hadis tu hadis yang Nabi cerita tentang Nabi tinggalkan dua warisan penting, dua warisan besar, iaitu Quran dan juga sunnah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, inna adab at-ta'amuli bainan nas wat takhalluq fi ma bainahum takhtalifu bi ikhtilafi ath-thaqafah bima fiha min 'adatin wa taqalid. Fa syari'atul Islam la tarfudu al-'adat wa at-taqalid al-qawmiyah bal al-qa'idatul fiqhiyyah taqul al-'adatu muhakkamah walakin in ikhtalafat syu'ub ummatil Islam fima bainaha فالمرجع والمحكم في ذلك الشريعة من القرآن والسنة اللذين لن نضل بعدهما ما إن تمسكنا بهما. Pengajaran hadis dia kata, adab dan akhlak ketika berurusan dengan manusia mempunyai peringkat yang berbeza mengikut setiap adat, budaya dan tradisi. Jadi kita bermuamalah dengan orang ni, agama dia ambil kira juga keadaan setempat, budaya. Kita dengan orang Melayu okeylah, tapi kalau kita pergi tempat-tempat orang lain, kita nak bermuamalah tu, Islam dia bukan tolak terus tradisi, adat, budaya, ada kena raikan juga. Saya kita faham Islam dia meraikan adat. Bila kita pergi tempat-tempat budaya tertentu, budaya tetap diraikan, cuma dia kena ada keterikatan antara adat dan juga ibadat. Syariat Islam tidaklah menolak kesemua adat dan kebiasaan sesuatu kaum. Malah adat dan kebiasaan yang baik dalam sesuatu kaum dijadikan sandaran dalam kaedah syariat. Namun begitu,
sekiranya umat Islam yang berbilang bangsa dan budaya berselisih faham dari sudut pengaplikasian adab dan akhlak berurusan sesama manusia, maka mereka haruslah kembali kepada syariat Islam yang paksinya Quran dan Sunnah. Hal ini kerana sekiranya kita berpegang kuat kepada dua perkara ini, kita tidak akan sesat selamanya. Secara dasarnya Islam tak tolak adab, budaya, tradisi. Tapi kalau bertembung adab kata macam ni, syariat kata macam ni, pada waktu itu sudah tentulah kena dahulukan syariat. Tapi kalau benda tu dua-dua tak bertembung, selari nampak, okeylah. Islam meraihkan adab. Adab tempatan itu dia dalam kaedah fiqh dia kata apa? Al-'adatu muhakkamah. Adab turut diambil kira dalam penetapan satu-satu hukum, tapi selama mana dia tidak bertentangan dengan syariat. Kalau dia bertentang dengan syariat, itu kena tak tepi ya. Kena tak tepi. Walaupun ini adab turun-temurun nak kena jaga, tapi bertentang dengan syariat, tak tepi sah. Tapi kalau adab itu tidak bertentangan dengan syariat, bahkan itulah yang syariat minta, maka kita kena jalankan seiringan adab tu, tapi dengan niat kita patuh ataupun ikut tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga pengajarannya, innal 'abdal muslim tuktabu lahu kullu hasanatin kana qad 'amilaha qabla 'ilmihi bi annaha hasanah wa tukaffaru anhu kullu sayyi'atin kana qad zalafaha qabla 'ilmihi bi annaha sayyi'ah bi syarti an ya'qida an-niyyata hala 'ilmihi bi hukmiha anna fi'lahu lil hasanati sayakunu lillah wa anna tarkahu lis sayyi'ati huwa lillahi kadzalik fa in istamarra 'ala sayyi'atin madiyatin ukhidha bil awwali wal akhiri wa kadzal amru bin nisbati li adabit ta'amuli ma'an nas. Dia kata ditulis bagi setiap orang hamba akan pahala kebaikan yang dilakukannya, walaupun ketika ia melakukannya ia tidak mengetahui bahawa ianya merupakan amal kebaikan. Kita buat satu benda, kita tak tahu pun kata benda tu baik, tapi benda tu hakikat di sisi Allah baik, dia tetap dikira sebagai amal kebaikan. Begitu juga dia akan diampunkan dosanya pada setiap kejahatan yang hendak dilakukannya namun ditinggalkannya, yang mana dia tidak mengetahui bahawa perkara itu adalah amalan kejahatan. Demikian juga ada orang dia mungkin terlintas ada ruang untuk dia buat jahat, tapi dia tak buat. Dia dikira ganjaran kebaikan pada dia, walaupun dia tak tahu pun kata dengan tinggalnya perbuatan tu dia dikira sebagai meninggalkan kejahatan. Dia tak tahu, tapi dia tetap dapat ganjaran. Kedua-dua ini dengan syarat dia memasang niat setelah dia mengetahui hakikat baik atau buruk sesuatu perbuatan itu. Maknanya apa? Dia nak cerita apa? Kembali kepada soalan niat. Benda tu benda baik, dia buat tu dengan tujuan baik, tapi dia tak tahu pun bahawa benda ni ada ganjaran di sisi Allah, tetap dikira. Yang penting kembali kepada persoalan niat. Maka dalam apa kerja buat pun, dalam urusan kehidupan kita, dalam tata cara kita, dalam muamalah kita, perkara yang paling penting adalah persoalan niat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bab yang ketiga mungkin kita boleh lengkapkan. Pagi ini kita baca 3 bab. Manzilatu adabit ta'amuli ma'an nas wa asasuha husnul khuluq. Kedudukan adab dan asas berurusan sesama manusia. Arwi ahadis hadzal bab an Syekh Kabir al-Asatizah Wan Muhammad Izzuddin bin Wan Ibrahim al-Fatani bisanad muttasil ila sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حديث صحيح رواه أبو داود في سننه. Saya meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru Syekh Wan Muhammad Izzuddin bin Wan Ibrahim al-Fatani yang dikenali sebagai panjang Izzuddin, dengan sanad yang bersambung kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya darjat orang mukmin yang berakhlak mulia itu
menyamai darjat orang yang berpuasa dan orang yang bangun malam untuk beribadah. Hadis ni Nabi pesan kepada Aisyah, orang yang nak dapat ganjaran siang hari dia puasa, malam hari dia bangun salat, bangun dirikan malam. Susah nak dapat ganjaran macam tu, nak jadi orang yang macam tu, dapat pahala besar ni susah. Siang puasa, malam pula dirikan, bangun malam, dirikan malam. Siapa boleh buat? Melainkan orang-orang yang dekat dengan Allah ya. Al-arif billah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang betul-betul. Tapi orang kebanyakan macam kita, nak dapat benda tu mungkin setahun sekali, mungkinlah sesekali je boleh lah. Tapi nak dapat hari-harian ganjaran macam tu, siang puasa, malam dirikan malam, susah. Maka nak dapat darjat tu macam mana? Itulah orang-orang yang beramal, berakhlak dengan akhlak yang baik. Makna persoalan akhlak kita nampak kecil, akhlak adab, tata cara kita nampak persoalan kecil, tapi benda itulah yang nilainya besar di sisi Allah. Orang yang berakhlak mulia, kata Nabi, ganjarannya seperti orang yang puasa di siang hari dan bangun di malam hari. Dalam hadis yang kedua dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilu an-nas al-jannah faqala taqwallah wa husnul khuluq, wa su'ila an aktsari ma yudkhilu an-nas an-nar faqala al-famu wal farju. Rawahu Tirmizi. Abu Hurairah berkata, Rasulullah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia dalam syurga. Kalau nak buat analisa lah, orang masuk syurga ni dengan sebab amalan apa paling banyak? Sahabat tanya kat Nabi. Soalan tu bukan calang-calang. Kalau nak buat dari sudut perbandingan lah, yang masuk syurga nanti ni, katalah berapa ribu juta orang dalam syurga tu, hak paling ramai masuk syurga dengan sebab amalan apa? Maka Nabi SAW kata, takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Kat ni yang menjadi punca orang boleh masuk syurga yang begitu ramai, tak sebab dia takwa dan akhlak mulia. Nak sebut mudah, tapi praktiknya payah. Takwa pun payah, akhlak mulia pun payah. Baginda juga ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia dalam neraka. Baginda menjawab, amalan keji yang dilakukan oleh mulut dan kemaluan. Nabi kata yang punca ramai masuk neraka sebab apa? Al-famu wal farash, mulut dan kemaluan. Amalan yang berpunca dari mulut dan kemaluan ni kadang-kadang menjahannamkan manusia dan memasukkan manusia dalam neraka. Hadis riwayat dari Imam At-Tirmizi. Yang ketiga, wa an Sayyidi Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna min ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamah الثرثرون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. Daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling dikasihi di kalangan kalian olehku dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya di kalangan kalian. Cerita dia kata bagi syarat tu, bagi syarat adab, akhlak ni. Nabi kata orang yang paling duduk dekat dengan aku, orang yang paling tinggi pekertinya, akhlaknya hebat. Manakala orang yang paling dibenci di kalangan kalian olehku dan yang paling jauh tempat duduknya daripadaku pada hari kiamat adalah orang yang banyak bercakap, suka berpura-pura dan sombong. Orang sombong, orang pura-pura ni makna orang munafik, orang nifak. Lepas itu pula banyak cakap benda-benda yang tak perlu dia cakap pun. Orang yang macam ni Nabi kata Nabi tak suka. Dan dari akhirat dudukkannya jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tadi ada riwayat dari Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Dia perkenalkan sikit. Abu Hurairah dilahirkan 19 tahun sebelum hijrah. Sebelum hijrah Nabi 19 tahun.
Beliau memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Maknanya waktu Nabi hijrah umur dia 19 tahun. Dia ni asal dari Yaman. Waktu Nabi hijrah umur dia 19 tahun. Sebab dia lahir 19 tahun sebelum hijrah. Dia masuk Islam pada tahun ke-7. Maknanya umur dia berapa waktu masuk Islam? 26 tahun. 26 tahun. Kemudian waktu Nabi wafat, kira-kira lebih kurang 3 atau 4 tahun lah dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau lebih sikit lah tu. Mana dia tak lama tempoh dia bersama dengan Nabi. Dia masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. Tahun ke-7 pun dia masuk Islam. Mana tak lama tempoh dia. Tapi walaupun tak lama, dia menghabiskan tempoh itu dengan sebaiknya. Meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, banyak menghafaz, tengok perilaku Nabi, dan dialah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, sejumlah 5,374 buah hadis. Tentang kalau nak ikut ni sebuah hari dia duduk dengan Nabi tak lama, 3 tahun berapa hari, 3-4 tahun, kita katalah 4 tahun berapa hari, kalau jumlah hari tak lama. Hadis dari riwayat lebih dari hari yang dia hidup dengan Nabi, 5,374 buah hadis. Kesungguhan dia dalam meriwayatkan hadis. Dalam hadis tadi ada beberapa pengajaran, antaranya berakhlak dengan akhlak yang terpuji dan berurusan dengan manusia secara baik adalah antara amalan yang boleh dilakukan oleh seseorang. Amalan ini akan memberatkan neraca timbangan kebaikan, menjadi sebab kasihnya Allah kepada hamba-Nya, memasukkan seseorang itu dalam syurga dan mendekatkan tempat duduknya dengan Rasulullah pada hari kiamat kelak. Jadi untuk mendapat kedudukan di sisi Nabi, kita nak jadi orang yang Nabi kasih, kita nak jadi orang yang boleh duduk dekat dengan Nabi. Banyak cara dia, tapi salah satu dari cara dia yang umum adalah dengan berakhlak baik. Banyaklah kan Nabi sebut kafilul yatim, orang yang jaga anak yatim, dia akan duduk dekat dengan aku di akhirat. Banyak mana amalan-amalan yang nak boleh sampai ke situ untuk duduk dekat dengan Nabi, untuk dapat syafaat Nabi, terlalu banyak. Secara umumnya apa dia? Berakhlak baik. Akhlak baik dia buatlah apa-apa pun yang kita katakan itu baik, dan kita pasang pula dengan niat untuk contohi Nabi, maka insya-Allah mudah-mudahan dia menjadi pemberat neraca timbangan, dia menjadi salah satu daripada tiket untuk kita mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukminin sekalian, kemudian dalam tajuk yang keempat dia bawa hadis bagaimana adab dengan Allah. Jadi adab dengan orang ramai. Adab dengan orang ramai ni kita kena perbetulkan niat, kita kena buat tata cara yang baik secara umum. Dia bukan huraikan secara detail, secara umum. Kemudian hadis yang akan datang ni, adab kita dengan Allah ni apa? Antara adab kita dengan Allah yang Nabi pernah sebut, walaupun tak dimasuk dalam hadis ni, adalah dengan kita berbaik sangka pada Allah. Jadi ramai orang kita terlepas pandang. Berbaik sangka, husnul zan. Ada orang dia minta doa ni lama lah, tak dimakbulkan, tapi sebagai hamba dia tetap bersangka baik. Satu hari Allah akan makbulkan. Sangka baik itulah adab kita dengan Allah. Sangka baik ni ramai orang tak boleh buat. Sangka baik bukan pada manusia. Kita bersangka baik dengan orang, kan kita sebut husnul zan. Kita bukan dekat dengan orang, dengan Allah. Ni kita diuji dengan wabak, dengan apa, kita sangka baik. Sangka baik bukan bermakna pasrah, tak buat apa, tahu. Dia berbeza tu. Sangka baik makna kita tahu segala urusannya sudah tentu Allah punya pengaturan. Ada hikmah, ada apa, kita sangka baik. Tapi sebagai manusia kita usaha untuk keluar daripada segala masalah ni. Ada proses jalan-jalan, kita usahalah. Dalam pada masa yang sama kita tetap bersangka baik pada Allah. Itulah adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sebut dalam hadis kursi, disebut bagaimana Allah sentiasa dengan sangkaan baik dari hamba-Nya. Maknanya kalau hamba tu minta ke Allah dengan memberikan sangkaan baik pada Allah, Allah akan makbulkan. Kerana kita sentiasa bersangka baik pada Allah. Dalam setiap urusan kehidupan kita, sudah tentu Allah mengatur, perancangan Allah itu yang paling baik, dan ada hikmah tersendiri dalam setiap perjalanan kita. Tapi bukan bermakna sangka baik kita tak boleh silap faham, sangka baik duduk saja, ikutlah apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Itu salah pula.
sangka baik dengan kita berusaha, kemudiannya kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan beberapa hadis yang kita riwayatkan, yang kita baca pada pagi ini, kita mudah-mudahan Allah Taala memberikan kebaikan kepada sahabat kita yang berusaha ni. Dia berusaha pergi jumpa dengan setiap riwayatkan hadis, kemudian dia bukukan, kita boleh baca. Kita doakan mudah-mudahan Allah Taala terima amal kebaikan dia, dan mudah-mudahan dia memberi manfaat juga kepada kita bersama insya-Allah. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, kitab ni kan, kitab ni dia buat dua bahagian. Satu yang sebelah ni Arab, dia terjemahkan sebelah belakang. Di bab tu saya duk semak dia tak terjemah terus, dia terjemah sebelah belakang. Tu Arba'un Malayuwiyah, berkaitan adab-adab sesama manusia. Kitab ni kata pengantarnya oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, kemudiannya disusun oleh Abdul Rahman bin Abdul Karim Al-Uthman, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Sekarang dia merupakan orang Syria. Dia orang Syria, kemudian jadi pensyarah di UAE, dan isterinya dari orang Malaysia. Jadi dia ada dua lah, isterinya orang Malaysia. Jadi dia buat buku ni, saya rasa satu buku yang sangat berharga lah untuk kita tekuni insya-Allah. Kita tak baca keseluruhan tadi, ambil pengajaran-pengajaran. Mudah-mudahan dia memberikan manfaat yang baik pada kita bersama insya-Allah. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, salah silap saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekadar itu saja. Waffaqanallahu wa iyyakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.